Salam sejahtera. Jadi, kumpulan saya ingin membentangkan beberapa tajuk yang telah kami pilih, iaitu yang pertama dibentangkan oleh Mimi Sakri, iaitu penderaan kanak-kanak, dan yang kedua adalah Nadira, keganasan rumah tangga, dan yang ketiga adalah saya sendiri, Izlana, adalah perkhidmatan OKU, dan yang keempat adalah Nurul Alina, pemulihan akhlak kanak-kanak, dan yang terakhir adalah Alia, penyalahgunaan dada. Jadi, mari kita teruskan kepada pembentangan yang pertama. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama Nur Syamimi binti Mat Sakri, Matrik 287237. Tajuk yang saya pilih ialah isu penderaan kanak-kanak. Apa itu kanak-kanak? Kanak-kanak ialah seseorang yang berumur di bawah 18 tahun mengikut definisi yang diterangkan dalam Akta Kanak-Kanak 2001 Pindaan 2016. Berdasarkan psikologi, pada peringkat kanak-kanak, mereka perlu belajar kemahiran fizikal bagi menyesuaikan diri dengan rakan sebaya, dapat membina moral yang baik dan juga dapat belajar tentang peranan jantina yang sesuai sama ada lelaki dan juga perempuan. Kanak-kanak ini merupakan golongan yang perlu dijaga kerana mereka sangat penting dalam semua aspek, terutamanya dalam generasi baharu, kemahiran dan juga pemikiran mereka yang diperlukan untuk kemajuan negara. Selain daripada itu, kanak-kanak juga merupakan golongan yang sering ditindas dan dipergunakan untuk kepentingan sesetengah pihak. Akta Kanak-Kanak mula dikuatkuasakan pada 1 Ogos 2002 merupakan suatu akta yang dipinda pada tahun 2016 untuk menyatukan dan memasukkan peruntukan-peruntukan baru daripada 3 akta utama, iaitu Akta Mahkamah Juana 1947, Akta Wanita dan Gadis 1973 dan juga Akta Perlindungan Kanak-Kanak 1991. Melalui Akta Kanak-Kanak 2001, kita juga dapat mengetahui tentang hukuman-hukuman yang akan dikenakan kepada orang yang melakukan jenayah, iaitu penderaan terhadap kanak-kanak yang berada di bawah Seksyen 31, 32 dan juga 33. Akta ini ditubuhkan adalah bertujuan untuk memberi perlindungan kepada kanak-kanak, menangani masalah remaja yang terlibat dengan jenayah dan juga kegiatan maksiat yang tidak terkawal. Selain daripada itu, akta ini juga ditubuhkan untuk menerapkan prinsip melindungi hak kanak-kanak. Seperti yang kita tahu, melalui Convention on the Right of the Child, CRC, menerangkan hak kanak-kanak mempunyai 4 bahagian, iaitu hak kehidupan, hak perkembangan, hak perlindungan dan juga hak penyertaan. Seterusnya ialah meningkatkan kesedaran dan komitmen terhadap usaha untuk melindungi kanak-kanak sebagai tanggungjawab bersama dan mewujudkan persekitaran yang selamat dan mesra untuk kanak-kanak. Penderaan kanak-kanak merupakan masalah yang besar yang berlaku di Malaysia yang memberikan kesan yang sangat serius terhadap pertumbuhan fizikal yang sempurna, kesihatan mental, kesejahteraan dan juga perkembangan yang dialami sepanjang hidup mereka. Kanak-kanak merupakan aset yang penting kepada negara kerana mereka merupakan sebahagian daripada golongan masyarakat yang akan mewarisi negara kita pada masa yang akan datang. Penderaan kanak-kanak mempunyai 4 jenis, iaitu penderaan fizikal, penderaan seksual, penderaan psikologi dan juga pengabaian. Okey, penderaan fizikal ialah kelakuan yang dilakukan oleh pendera yang menyebabkan kecederaan terhadap fizikal kanak-kanak, iaitu di bahagian tubuh badan. Sebagai contoh, kecederaan yang dilakukan secara ringan ataupun kecederaan yang dilakukan yang akan menyebabkan kematian seperti meninggalkan lebam-lebam di bahagian badan mangsa. Penderaan seksual pula ialah kelakuan yang dilakukan oleh pendera untuk mendapatkan kepuasan dan memenuhi kehendak pendera.
Selain itu ialah penderaan emosi. Penderaan emosi merupakan kelakuan yang sukar dibuktikan kerana hanya dilakukan dengan cara memperlekehkan kedudukan seseorang. Peranan dan tanggungjawab pekerja sosial untuk menangani masalah penderaan terhadap kanak-kanak ialah pekerja sosial haruslah menjadi sebagai pegawai pelindung untuk melindungi hak kanak-kanak yang didera. Sebagai contoh, pekerja sosial perlu memainkan peranan yang penting seperti menjaga kebajikan kanak-kanak yang didera dan melindungi mereka seperti meletakkan mereka di tempat yang selamat seperti rumah kanak-kanak dan sebagainya. Prinsip etika dan kod etika kerja sosial yang perlu diamalkan oleh pekerja sosial untuk mengendalikan masalah penderaan kanak-kanak ialah nombor 1, pemberian perkhidmatan. Hal ini kerana pekerja sosial bertanggungjawab untuk memberi perkhidmatan yang berkualiti dan juga sama rata kepada semua klien. Seterusnya ialah pekerja sosial haruslah menjaga etika dan tanggungjawab bersama klien seperti hal ini kerana tanggungjawab utama pekerja sosial adalah kepentingan klien dengan mengambil kira semua aspek seperti menjaga kerahsiaan klien dan juga menerapkan sikap kepercayaan dalam diri klien. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Anis Nadira binti Mahazir, nombor matrik 287780. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang isu keganasan rumah tangga. Menurut Akta Keganasan Rumah Tangga 1994, keganasan rumah tangga merupakan perlakuan atau perbuatan secara sengaja dengan disedarinya, iaitu meletakkan atau cuba meletakkan mangsa itu dalam keadaan ketakutan. Keganasan rumah tangga menyebabkan kecederaan fizikal kepada mangsa, itu sesuatu perbuatan dengan paksaan yang berbentuk seksual atau selain pada mangsa itu berhak tidak melakukannya. Selain itu, Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 merupakan sebagai satu akta untuk semua negara. Ia bukan hanya untuk wanita sahaja. Akta ini diluluskan oleh Parlimen pada 20 Jun 1994. Akta ini juga diwartakan pada 7 Julai 1994 dan mula berkuatkuasakan pada 1 Jun 1996. Ia mengandungi 5 bahagian dalam 20 seksyen sahaja. Tujuan Akta Keganasan Rumah Tangga ditubuhkan untuk memberi perlindungan kepada mangsa-mangsa keganasan rumah tangga seperti suami, isteri, anak, ibu atau ahli keluarga yang tinggal serumah termasuk yang kurang upaya. Kedua, untuk menahan dan mengenakan hukuman kepada pesalah yang melakukan penganiayaan. Antara faktor yang menyebabkan keganasan rumah tangga ialah perbezaan jantina, masalah kewangan, terlalu cemburu terhadap pasangan, struktur sosial dan pengaruh alkohol. Namun, terdapat juga faktor lain yang menyebabkan keganasan rumah tangga berlaku. Sebagai contoh, kes keganasan rumah tangga iaitu di Johor Bahru. Pasangan suami isteri yang berusia 25 tahun dan ke atas direkodkan banyak terlibat dalam pertelingkahan sehingga membawa kepada kejadian keganasan rumah tangga sejak awal tahun ini. Jadi, dengan kes yang berlaku ini, pekerja sosial berperanan menjadi pegawai kerja sosial perubatan iaitu menjalankan intervensi krisis untuk mengurangkan trauma atau tekanan emosi kepada mangsa-mangsa yang terlibat. Kedua, sebagai pegawai pelindung Jabatan Kebajikan Masyarakat dengan membimbing mangsa, mengenal pasti masalah dan membantu mereka agar berdaya tindak iaitu coping skill pada masa hadapan. Terdapat 6 remedi ataupun rawatan kepada mangsa keganasan rumah tangga yang terlibat. Yang pertama ialah Perintah Perlindungan Interim iaitu PPI, IP ataupun IPO. Seksyen 4 dan 12. Kedua ialah Perintah Perlindungan PP ataupun PO Seksyen 5 dan 6. Ketiga ialah Perintah Perlindungan Kecemasan PPK ataupun EPO iaitu Pindaan 2017 bahagian 1A dan Seksyen 3A. Keempat ialah Pampasan Seksyen 10. Kelima, Kaunseling Seksyen 11.
Dan keenam, perintah-perintah lain yang terdiri pada hak penghunian eksklusif kepada mangsa keganasan rumah tangga, iaitu Seksyen 6 dalam kurungan 1A. Seterusnya ialah perintah melarang memasuki premis ataupun berjumpa dengan orang yang dilindungi, Seksyen 6 dalam kurungan 1 dan kurungan B, dan perintah menghalang perhubungan bertulis atau telefon. Salam sejahtera, saya Nur Izzana Amni binti Jamali, nombor matrik 284544. Jadi, saya memilih tajuk tentang isu perkhidmatan OKU. Jadi, sebelum saya memulakan, saya ingin memberi maksud tentang apakah OKU. Golongan orang kurang upaya, OKU merupakan sebahagian daripada masyarakat. Oleh itu, mereka mempunyai kesamaan, hak dan peluang untuk menjalani kehidupan seperti anggota masyarakat yang lain. Pendekatan berasaskan hak atau right-based dan juga perlindungan wajar digunakan bagi menjamin kepentingan dan kesejahteraan OKU. Definisi OKU adalah seseorang yang mempunyai ketidakupayaan jangka masa panjang dari segi fizikal, mental, intelektual atau panca indera yang apabila berhadapan dengan pelbagai halangan mungkin tidak dapat melibatkan diri sepenuhnya secara efektif dalam masyarakat. Jadi, apakah isu yang saya pilih? Isu yang saya pilih adalah isu halangan penggunaan kemudahan awam terhadap warga OKU yang sangat sinonim pada masa ini. Antara sebab isu ini dipilih adalah kerana penggunaan kemudahan awam yang tidak mesra untuk para pengguna OKU. Yang kedua adalah fasiliti awam yang terhad bagi pengguna OKU dengan seadanya. Yang ketiga adalah kurangnya peruntukan yang diberi oleh pihak kerajaan untuk menyediakan lebih banyak kemudahan awam. Jadi, apakah akta yang sesuai untuk dipilih dengan isu ini? Jadi, saya memilih Akta Orang Kurang Upaya 2008. Apakah tujuan akta ini digubal? Tujuan akta ini digubal adalah untuk mengiktiraf bahawa ketidakupayaan merupakan suatu konsep yang sentiasa berkembang dan bahawa ketidakupayaan terhasil daripada interaksi antara orang kurang upaya dengan halangan sikap dan persekitaran yang menyekat penyertaan penuh dan berkesan mereka dalam masyarakat atas asas kesetaraan dengan orang upaya. Yang kedua adalah mengiktiraf sumbangan sedia ada dan berpotensi yang bernilai yang dibuat oleh orang kurang upaya kepada kesejahteraan dan kepelbagaian komuniti dan masyarakat secara keseluruhannya. Jadi, antara akta yang berkait dengan isu yang dibangkitkan adalah yang pertama adalah Akta 685 Seksyen 26(1) iaitu akses kepada kemudahan ameniti, perkhidmatan dan bangunan awam menyatakan bahawa OKU hendaklah mempunyai hak untuk akses kepada dan mengguna kemudahan ameniti, perkhidmatan dan bangunan awam yang dibuka atau disediakan kepada orang ramai. 2. Akta 685 Seksyen 27(2) iaitu akses kepada pengangkutan awam juga menyatakan bahawa pengangkutan atau kemudahan awam perlu menepati reka bentuk sejagat bagi memudahkan akses kepada dan penggunaan oleh orang kurang upaya. Peranan dan perkhidmatan yang diberi bagi warga OKU. Yang pertama adalah Prasarana Malaysia Berhad bekerjasama dengan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM memberi perkhidmatan diskaun kepada pengguna OKU. Yang kedua adalah KWKM ingin melaksanakan pengangkutan awam secara percuma kepada pengguna OKU yang mana maklumat ini dimaklumkan oleh Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri. Yang ketiga adalah Kementerian Pengajian Tinggi menyediakan 436 juta bagi membaik pulih fasiliti mesra OKU
iaitu Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Muhammad Yusof Abdal berkata, semua projek pembangunan infrastruktur dan pengusahabayaan TIPTA adalah mematuhi garis, panduan serta peraturan bagi perancangan bangunan yang telah disediakan oleh Jawatan Kuasa Standard dan KOS Kementerian Ekonomi dalam menyediakan kemudahan akses kepada pelajar OKU. Akhir sekali, apakah prinsip etika dan kod etika yang boleh digunakan untuk isu ini? Pertama, mengikut prinsip etika menerusi MASW adalah pekerja sosial perlu menegakkan keadilan sosial kepada warga OKU supaya mereka sentiasa mendapat hak yang sepatutnya dan suara mereka sentiasa didengari agar dapat membaik pulih semula infrastruktur kemudahan awam di Malaysia. Yang kedua adalah mengikut kod etika menerusi MASW adalah tanggungjawab etika kepada masyarakat iaitu membantu golongan OKU untuk mendapatkan hak mereka dari segi pengangkutan awam dan kemudahan awam di Malaysia. Oleh itu, sekian daripada saya. Terima kasih. Nama saya Nur Alia binti Ramli, nombor matrik 288934, tajuk Pemulihan Akhlak Kanak-kanak. Pemulihan akhlak kanak-kanak adalah suatu proses yang bertujuan untuk membantu kanak-kanak yang terdedah kepada kegagalan perkembangan, pengabaian atau penderaan agar mereka dapat pulih dan kembali kepada kehidupan yang normal dan sihat bagi memperbaiki atau membina semula moral mereka. Isu yang hangat dibincangkan adalah isu jenayah pornografi kanak-kanak di mana menurut Akhbar Putusan Malaysia, laporan telah merekodkan bahawa negeri Sabah berada di kedudukan keempat tertinggi bagi kes pornografi kanak-kanak. Kebanyakan kes menunjukkan bahawa bahan pornografi diakses secara atas talian sama ada memuat naik atau memuat turun atau menyebarkan video tersebut kepada kanak-kanak. Seterusnya, berkaitan Akta Pemulihan Kanak-kanak. Akta Kanak-kanak 2001 pindaan 2016 di mana akta ini telah melibatkan usaha pelbagai pihak termasuk jabatan kerajaan, agensi sosial dan masyarakat tempatan. Akta ini juga memperuntukkan hukuman-hukuman terhadap kesalahan yang dilakukan terhadap kanak-kanak atau yang dilakukan oleh kanak-kanak. Terdapat juga kanak-kanak tidak terkawal boleh ditafsirkan sebagai kanak-kanak yang mula terlibat dalam pergaulan yang tidak sihat mengikut Seksyen 46 dan 47 Akta Kanak-kanak 2001 dan Akta Kanak-kanak 2001 Kanun Prosedur Jenayah dan Kanun Kesiasaan Kurungan Akta 574. Akta Kanak-kanak 2001 di bawah Seksyen 47 Kurungan 2 Kurungan B dengan meletakkan seseorang kanak-kanak di bawah pengawasan seseorang pegawai akhlak atau seorang lain pegawai atau orang lain. Akta Mahkamah Jabana 1947 Kurungan Akta 90, Akta Perlindungan Wanita dan Gadis 1973 Kurungan Akta 106 dan Akta Perlindungan Kanak-kanak 1991 Kurungan Akta 468 digabungkan menjadi Akta Kanak-kanak 2001 Kurungan AK 61 pindaan 2016 bahagian 4 kanak-kanak yang memerlukan perlindungan dan pemulihan. Seseorang kanak-kanak memerlukan perlindungan dan pemulihan jika kanak-kanak Kurungan A sedang didorong untuk melakukan apa-apa perbuatan seksual atau berada dalam apa-apa suasana fizikal atau sosial yang boleh membawa kepada pelakuan perbuatan itu di bawah subseksyen 38 Kurungan A hingga Kurungan F. Akta Kanak-kanak 2001 adalah bagi kategori kanak-kanak yang diselamatkan akibat terdedah kepada aktiviti bahaya moral. Seterusnya, pendidikan bagi pesalah kanak-kanak. Yang pertama, sekolah tunas bakti yang dikendalikan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Yang kedua, sekolah negeri dikendalikan oleh Jabatan Penjara Malaysia. Ianya bagi memastikan kanak-kanak masih diberikan pendidikan yang sepenuhnya. Yang seterusnya, Pusat Pemulihan Kanak-kanak, Asrama Akhlak, Taman Seri Puteri dan Sekolah Tunas Bakti dikendalikan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Sekatan ke atas laporan dan penyiaran media berkaitan kanak-kanak yang terlibat dengan jenayah di mana privasi kanak-kanak dan bagi menjamin keselamatan mereka. Berikut merupakan peranan dan tanggungjawab pekerja sosial iaitu program pemulihan kanak-kanak. Pendekatan terapi jaringan kerja pelbagai jenis perkhidmatan oleh pelbagai sektor masyarakat. Pekerja sosial diberi autoriti sebagai pegawai akhlak atau pelindung dalam kes pengurusan kanak-kanak di bawah Seksyen 10 Akta Kanak-kanak 2001
bagi pengurusan kes jenayah kanak-kanak kuliah di bawah 82 kerana kesiksaan dikendalikan oleh pegawai akhlak yang merangkumi kanak-kanak yang terlibat dengan jenayah atau konflik undang-undang, kanak-kanak yang memerlukan perlindungan dan pemulihan atau terdedah kepada bahaya moral, dan kanak-kanak luar kawalan ibu bapa dan penjaga. Prinsip dan kod etika kerja sosial. Yang pertama, keadilan sosial dalam pemulihan akhlak kanak-kanak merujuk kepada pendekatan atau usaha untuk memastikan kanak-kanak menerima sokongan dan akses yang sama dan adil terhadap perkhidmatan dan peluang yang diperlukan sama ada fizikal, mental dan sosial dalam menghadapi cabaran. Yang kedua, amalan kompetensi dalam pemulihan akhlak kanak-kanak ini merangkumi pendekatan yang memfokuskan kepada aspek perkembangan moral dan tingkah laku mereka supaya lebih terbuka dan positif. Yang ketiga, prinsip kerahsiaan dalam pemulihan akhlak kanak-kanak ini adalah penting bagi melindungi privasi dan integriti tersebut, di mana bagi menunjukkan perasaan dan hormat terhadap kanak-kanak yang sedang menjalani pemulihan dan bagi mereka ruang untuk bercakap secara terbuka di samping menjaga maklumat yang dikongsi. Hai dan salam sejahtera, nama saya Nura Aila binti Hashim, pemegang nombor matrik 288480, dan pada hari ini saya akan menerangkan tentang tajuk pemulihan penyalahgunaan dadah. Apa itu penyalahgunaan dadah? Penyalahgunaan bahan ialah menggunakan dadah dengan cara yang salah dan tidak dipersetujui oleh masyarakat. Ianya akan memberikan kesan negatif kepada orang yang melakukannya dan akan melibatkan kes jenayah. Isu penyalahgunaan dadah ini memang tidak asing lagi dah untuk kita semua, dan tahukah anda ADK ada menyatakan bahawa setiap tahun jumlah individu yang terlibat dengan kes penyalahgunaan dadah ini meningkat setiap tahun. Syabu, ganja dan juga heroin merupakan jenis dadah yang popular dan paling kerap disalahgunakan. Berikut ialah faktor-faktor berlakunya isu penyalahgunaan dadah ni. Ianya boleh berlaku daripada faktor dari aspek mikro, makro dan juga meso. Terdapat akta yang mengawal dan menghukum segala perbuatan penyalahgunaan dadah. Ianya ialah Akta Dadah Mubahaya 1952. Di dalam akta ni, penyalahgunaan dan juga pengedaran dadah merupakan kes jenayah yang mempunyai hukuman yang tersendiri. Berbagai jenis kesalahan penyalahgunaan bahan dan juga hukuman-hukumannya termaktub di dalam akta ini. Dalam akta ini memiliki 6 bahagian yang dibahagikan kepada 50 buah seksyen beserta jadual-jadual terkait. Berikut ialah ke-6 bahagian yang terdapat di dalam Akta Dadah Mubahaya 1952. Seksyen 31, 31A, 38A dan 44 merupakan seksyen-seksyen yang memperuntukkan tanggungjawab dan hak kerajaan dan pihak-pihak berkuasa dalam usaha membendung isu ini. Di bawah Seksyen 31 ada termaktub tentang tanggungjawab pihak berkuasa seperti pekerja sosial, pegawai ADK dan pihak polis dalam usaha melaksanakan penguasaan daripada aspek pencegahan, penangkapan individu. Seterusnya, Seksyen 31A pula menyatakan tentang tanggungjawab pihak berkuasa perubatan untuk menjalankan pemeriksaan kepada individu yang ditahan. Ianya adalah usaha untuk mendapatkan bukti yang sahih dan juga penyelidikan yang menyeluruh dan benar. Seterusnya, Seksyen 38A pula ada menyatakan tentang tanggungjawab mahkamah itu sendiri untuk menyelesaikan kes tanggungan pesalah berumur di bawah 18 tahun. Dan akhir sekali ialah Seksyen 44 di mana ianya menyatakan tentang tanggungjawab dan juga hak menteri untuk mewakilkan ataupun memberikan kuasa dan fungsi kepada pihak-pihak yang tertentu. Seterusnya, apakah peranan pekerja sosial dalam usaha untuk menangani isu penyalahgunaan dadah ini? Pertama sekali ialah melakukan pemeriksaan dan juga penilaian kepada pesalah. Ini adalah kerana segala info yang diperolehi daripada pemeriksaan dan penilaian itu akan digunakan untuk mendapat rawatan yang terbaik untuk pesalah. Seterusnya ialah dengan melakukan sesi intervensi bersama individu yang terlibat dalam kes penyalahgunaan dadah ini. Dengan cara membuat sesi intervensi, kita dapat tahu alternatif dan cara-cara yang terbaik untuk membantu klien kita, sama ada dari segi sokongan emosi, kaunseling dan juga merujukkan klien itu sendiri kepada program-program pemulihan dan juga rawatan yang bersesuaian. Seterusnya ialah dengan cara melaksanakan ataupun menganjurkan sendiri program-program ataupun aktiviti-aktiviti pemulihan dadah yang melibatkan sokongan daripada komuniti, daripada memulihkan sosial tu dan juga memperbaik pulih individu tersebut dengan cara mencari kemahiran dia supaya dia boleh menjadi orang yang lebih baik lah. Dan akhir sekali, pekerja sosial boleh bersama-sama dengan pihak berkuasa seperti polis dalam usaha untuk melaksanakan penguatkuasaan undang-undang di bawah Akta Dadah Mubahaya 1952 ni dengan cara boleh melibatkan diri dalam penangkapan, penyelidikan kes dan pekerja sosial juga boleh menyumbanglah dalam proses untuk pembentukan undang-undang baharu. Seterusnya, adakah akta tersebut sudah pun memadai untuk membendung isu penyalahgunaan dadah ini?
Pada pendapat saya, akta ini memang merupakan antara alternatif yang terbaik untuk membendung isu ini. Tetapi ianya perlu ditambah baik. Contohnya dengan melihat negara-negara barat seperti Portugal dan juga Belanda, di mana mereka dulunya negara yang mempunyai rekod penyalahgunaan dadah yang tertinggi di dunia, akhirnya sekarang dah semakin berkurang dah kes dadah di negara mereka. Ini adalah kerana mereka mengamalkan konsep merawat berbanding menghukum. Selain daripada kita dapat mengurangkan kesesakan di dalam penjara kerana terlalu banyak pesalah penyalahgunaan dadah di dalam penjara, kita juga dapat betul-betul membendung isu ni dengan lebih berkesan, iaitu dengan cara merawat. Kerana setiap tahun banyak juga penagih yang keluar daripada penjara dan mengulangkan kesalahan yang sama kerana mereka tidak dirawat dengan betul dan dengan berkesan. Jadi diharapkan di masa hadapan Akta Dadah Berbahaya 1952 ni dapat ditambah baik lagi agar pesalah yang melakukan penyalahgunaan dadah kes kecil ini dapat lebih ramai dirawat di AADK ataupun pusat-pusat komuniti yang akan membantu kes penyalahgunaan dadah kecil ini dan merawat mereka berbanding daripada dimasukkan dan dihukum di dalam penjara. Okey, akhir sekali saya akan menerangkan tentang bagaimana prinsip etika dan kod etika kerja sosial ni dapat membantu kerja sosial dalam melaksanakan tanggungjawab mereka mengurangkan kes dadah ni. Ada dua prinsip utama kerja sosial yang saya pilih, iaitu menghormati orang dan juga keadilan sosial. Macam mana ianya membantu? Prinsip yang pertama sekali ialah menghormati orang. Ianya akan membantu pekerja sosial melakukan tanggungjawab mereka dengan baik dengan cara dia akan memastikan pekerja sosial untuk sentiasa memastikan klien mereka dihormati, tidak kiralah walau apa juga kesalahan yang dilakukan oleh klien itu, apakah latar belakang klien itu, kehidupan klien itu, ditetapkan klien dengan baik dan mendapat keselamatan, perlindungan dan kesejahteraan. Seterusnya ialah prinsip kedua, iaitu keadilan sosial, di mana pekerja sosial akan memegang prinsip ini supaya klien mereka tidak akan berdepan dengan apa-apa diskriminasi berkaitan apa juga aspek daripada mereka, dan sentiasa memastikan klien mereka ni diperlakukan dengan adil dan benar supaya tidak akan berlakulah penindasan, sebab seperti yang kita tahu bekas penagih sering berhadapan dengan penindasan, tidak diterima oleh masyarakat kerana masa silam mereka. Itu pekerja sosial akan cuba sebaik mungkin patuh dengan prinsip-prinsip ini dan melakukan tanggungjawab mereka dengan baik. Oleh itu, setiap pihak, tidak kira kerajaan, agensi sosial, individu dan lain-lain, perlulah bersama-sama berganding bahu dan bekerjasama agar isu-isu yang dibincangkan dapat dibendung dengan lebih berkesan demi masa depan negara supaya terus maju di pesada antarabangsa dan menjadi negara yang kekal aman dan makmur. Oleh itu, setiap pihak, tidak kira kerajaan, agensi sosial, individu dan lain-lain, perlulah bersama-sama berganding bahu dan bekerjasama agar isu-isu yang dibincangkan dapat dibendung dengan lebih berkesan demi masa depan negara supaya terus maju di pesada antarabangsa dan menjadi negara yang kekal aman dan makmur.